Seterusnya kita pergi kepada SK ataupun standard kandungan yang kedua, iaitu berkaitan dengan milikkan perniagaan. Okey, seperti yang saya bagi tahu dalam mula-mula tadi, so perniagaan ni ada 3 jenis yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah milikkan tunggal, perkongsian dengan syarikat. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, apa dipanggil sebagai milikkan tunggal? So milikkan tunggal ni adalah perniagaan yang dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Okey, usahawan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan perniagaan. Okey, peniaga ataupun usahawan dia apa panggil? Dia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan perniagaan. Dia menanggung liability perniagaan secara persendirian. Okey, modal perniagaan dari pemilik perniagaan adalah daripada simpanan ataupun pinjaman. So modal dia lah. Selalunya milikkan tunggal ni adalah perniagaan yang kecil. Okey, yang dimiliki oleh seorang pemilik sahaja. Okey, kita tengok kelebihan milikkan tunggal ni. Okey, kita tengok kelebihan dia dulu. Kelebihan dia ni, dia mudah ditubuhkan dan dia mudah diuruskan. Okey, sebab dia ada seorang je ketua. Okey, keuntungan diperolehi daripada kendalian perniagaan milikkan tunggal. Okey, keuntungan diperolehi daripada kendalian perniagaan itulah. Okey, tidak mudah melaporkan prestasi perniagaan kepada umum. Dia tidak perlu melaporkan prestasi perniagaan. Dia tak ada kira-kira dia perlu laporkan, dia tak ada kepada umum ataupun pihak berkuasa. Tidak banyak perundangan yang perlu dipatuhi. Okey, apa kelemahan dia? Kelemahan dia, pemilik bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tanggungan ataupun hutang perniagaan. Okey, yang kedua, sumber perniagaannya adalah terbatas, menanggung beban kerja yang banyak dari segi masa dan tenaga. Perniagaan banyak bergantung kepada kecekapan pemilik atau kendalian perniagaan yang berterusan. Okey, sumber untuk mengembangkan perniagaan adalah terhad. So itu adalah kelebihan dan kelemahan milikkan tunggal. Okey, yang kedua dipanggil sebagai perkongsian. Perkongsian ni maksudnya perniagaan yang mempunyai 2 hingga 20 orang. Usahawan yang berkongsi untuk menjalankan sebuah perniagaan. Okey, pemiliknya terdiri daripada 2 hingga 20 orang. Okey, untuk menjalankan sebuah perniagaan dengan matlamat untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Apa kelebihan dia? Okey, kelebihan dia mudah mendapat kemudahan kredit. Okey, selalunya mudah mendapat pinjaman lah daripada bank contoh. Sumber modal yang lebih kukuh, tanggungjawab terbahagi antara rakan-rakan kongsi. Okey, dia mudah ditubuhkan, tidak perlu melapor prestasi semasa kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, risiko untuk dapat dibahagikan dan risiko individu dapat dikurangkan. Okey, kita katakan dia ada 20 pemilik. So risiko dapat dibahagikan kepada 20 pemilik. Okey, risiko individu tu kuranglah compare dengan sebelum ni, iaitu milikkan tunggal. Okey, pengurusan lebih baik kerana rakan kongsi boleh menyumbang kemahiran, idea, pengalaman dalam menguruskan perniagaan tersebut. So dia banyak kepala. Bila banyak kepala, banyak pemilik, banyaklah dia punya perkongsian dia. Okey, apa dia kelemahan untuk perkongsian ni? Okey, keuntungan dapat dibahagikan antara rakan kongsi. Okey, potensi untuk mengembangkan perniagaan adalah terhad. Liability tidak terhad. Pemiutang boleh menuntut harta peribadi rakan kongsi. Okey, perniagaan akan terbubar jika salah seorang daripada rakan kongsi meninggal dunia ataupun bankrupt. So maksudnya dari 20 orang tadi, so perniagaan akan terbubar jika salah seorang meninggal ataupun bankrupt lah. Itu kelemahan.